Kopek ada, duit tak ada. Teruk betul ustaz dia. Bagi kredit kad lah. Oh, tak bukan, tak ada. Ya, tinggal dalam tu. Ya, nak pergi. Tinggal dalam tu. Allah, duit tak bawa dengan ustaz tu lah. Duit tinggal dalam kereta. Abang ingat ustaz gaya, ceramah hadarat. Duit tak ada lah poket. Poket tak ada, sungguh tuan-tuan. Jadi salam tu bagi lebih sikit lah. Tak bangun langsung. Aduh, kalau lah tak payah pancik mampu aku ni. Aduh. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dikasih dalam hati Allah. Lupa sungguh tak balik. Mana lupa? Korban tuan-tuan. InsyaAllah kita ada kita bagi. Jadi tuan-tuan yang dikasih dalam hati Allah. Sebab tu siapa ada mak ayah hargailah. Kan saya ada ayah cerita. Ayah saya tuan-tuan garang. Saya cerita dalam YouTube. Garang sungguh. Dan saya cakap pandai. Siapa tak pernah dengar ceramah saya tahulah. Banyak orang tuan-tuan mereka duk tengok YouTube. Okeylah geng-geng 40 orang ke bawah. Yang 40 ke atas mereka baru tengok baru TV satu baru ni. Lepas tengok, loh ni kau Ustaz Abdullah Khairi. Rupanya tak pernah tengok gambar aku. Teruk je tuan-tuan. Baru tengok dalam TV. Awak busuk ni siapa? Kentut ni. Sampah kah? Tuan-tuan kentut ramai-ramai papas main kat depan. Bau semacam ni. Ataupun dia suruh berhenti dah. Ni ayah saya, Allah garang. Saya pula cakap pandai. Daripada dulu cakap pandai tuan-tuan. Abang dia ni kita tahu lah. Ni kawan baik lama. Allah dia jadi yang hebat. Abang dia kami dulu duk main gendang, duk berlakon. Alhamdulillah. Jadi saya cakap pandai. Daripada dulu ni. Saya pergi kalau sekolah. Saya kata, oi. Jom apa ikut aku. Kata pergi mana? Jom kita pergi mandi sungai. Dia kata mandi sungai apa? Aku kan pandai berenang. Mereka tak pandai berenang. Saya kata, hampa tak pandai berenang tak apa. Aku boleh berenang. Kalau hampa lemah, aku boleh selamat. Tuan-tuan faham tak? Maksud dia hampa lemah, aku selamat. Maksud dia mereka mati, saya selamat lah. 30 orang nak selamat macam mana? Dia kata, okey lah nak selamat. Jom. Biar masa tu umur 11 tahun, tuan-tuan, mandi sungai. Mandi mana pakai apa? Swimming without trunk. Maksud dia telanjang boleh Umur 11 tahun. Kira pi telanjang mandi. Masa tu tak bersunat lagi. Saya zaman saya ni, kami bersunat umur 15 tahun. 15 baru sunat adik tadi. Oi, hang sunat ke? Tak nasib sunat dah. So, kami umur 15 baru bersunat. Pakai tok mudim. Lepas tu duduk atas batang pisang lah tu. Kira tok mudim pun terkejut lah. Ni batang pisang mana satu ni? Umur 15 baru sunat tuan-tuan. Ni mandi telanjang pun. Saya pandai berenang. Saya duduk atas pokok jawi tu. Jadi saya terjun daripada atas. Mereka tak pandai berenang. Mereka turun pelan-pelan. Saya terjun daripada atas tu. Terjun macam apa? Pandai lela renong. Tum! Syuk! Pusing tu. Bila pusing apa yang pusing? Makcik gelap apa? Makcik duk bayang ustaz telanjang. Tengok teruk je. Terjun pum. Bila pum tu, saya timbul ya. Timbul. Mereka tak pandai berenang. Mereka turun pelan-pelan nak tangkap saya. Kita tangkap. Mereka nak tangkap, saya selam. Syuk, saya panang. Cuk. Macam ikan sepat tu, duduk belakang. Saya kata, oi! Mereka kata belakang pula dah. Mereka pusing, nak tangkap pula. Mereka tak boleh berenang. Mereka jalan lah. Mereka nak tangkap, saya selam. Selam. Saya selam, mereka pun selam. Dalam hati awak, mereka selam. Mereka dah tak pandai berenang, lemah mampu aku. Tengok awak tak selam. Angkat mata duduk pada hayang. Tengok pak saya duduk di atas dah. Dia lipat wayar telefon tu, dia letak di belakang. Dia duduk, dia kata apa? Naik! Aku kata naik! Tuan-tuan tahu tak maksud dia apa? Kalau dia kata naik lah, maksud dia hang naik, hang tak kena. Hang tak naik, hang kena. Kalau dia kata naik, maksud dia apa? Hang naik kena, hang tak naik, hang kena. Dua-dua kena. Saya tahu dah, kawan saya naik. Baju tak ambil, tuan-tuan. Lari macam penguin tu. Saya tahu dah naik. Dia bagi wayar telefon. Wayam! Kena wayar telefon. Siapa kena tahu satu. Kena dia lipat dua. Kena tuan-tuan. Dia lipat dua. Kena satu lekat dua. Macam kopi O. Dua dalam satu. Tuan-tuan kopi O. Kopi apa ni sedap ni? Kopi O. Piam! Kena lekat dua. Ayah apa dia bagi lagi? Piam! 4. Ayah 4. 6. Habis 6. Ayah tambah dah. Hang balik. Lari balik tuan-tuan. Tinggal ayah. Mak duk tunggu lah. Tepi pintu. 7 suku. Tu awak duk lari tu. Ayah tibai. Dia bagi berapa? 3. Mai aku tambah 2 dia dah.
Tengok mak dulu kena 2-3 rotan nak tambah 2 nak bagi 5. Sebab apa? Tu yang anak jadi manusia. Anak kita macam mana? Kena cubit dengan ustaz. Report polis, report peguam, saman ustaz. Macam mana anak nak jadi manusia? Ni, macam mana anak kita? Ni, nak kena 3 nak tambah 2. Rupanya ayah saya rotan saya, bukan mandi sungai. Tahu pasal apa? Pasal tak semayang asar. 7 suku dah nak habis dah asar. Maghrib nak masuk, tak semayang lagi. Kepala yang tak semayang siapa? Saya. Tu yang kena teruk. Mereka balik habis. Saya kena tuan-tuan, mak kata apa? Habis semayang. Tak semayang. Habis semayang, kena rotan siapa pujuk? Saya nak tanyalah kakak. Kalau kena rotan siapa pujuk? Mak ke ayah? Ayah pujuk ayah. Ayah dia rotan, tarak pujuk Kita lalu depan dia, dia buat dek Dia buat macam tak kenal. Teruk dia ayah. Mak. Eri. Mai. Makan. Kita masa tu, makan apa? Tak mau. Sakit tak? Pergi ayah ni pun. Mak kata dia, ayah tiba ayah saya apa? Sakit betul. Dia kata, mai lah ni mak masuk. Tuan-tuan gelap apa? Aku bagi dengan ayah telefon dah. Mai masuk. Tak mau. Dalam tak nak mau. Petang tadi tak makan. Tak mau duduk tepi meja dah. Tak mau. Mak ambil suap. Tak mau. 3 pinggan habis. Habis mak kata pergi sembahyang Isyak, pergi tidur. Masuklah tidur. Nak tidur tuan-tuan, melentang tak boleh. Wayar telefon. Dapat kena tahu Besar wayar telefon besar tu. Ni, nak tidur melentang tak boleh. Tidur menerap. Tidur pejam mata, tahan ni, berdenyut ni. Pungkong. Nyut. Bukan kemut kak, berdenyut. Dia kemut lain. Berdenyut, tahan. Tahanlah 4 jam tak lena wayar telefon ni. Yang kain tu tak boleh gulung. Sebab dia melekat. Tahan masuk. Masuklah seorang lelaki umur 48 tahun. Peganglah botol minyak angin. Dia tolak pelan-pelan. Dia piduk sebelah saya. Dia duduk, dia selak. Dia tengok punggung. Kulit tak ada dah. Keluar darah ni. Dia celup minyak tu, dia sapu. Sambil dia sapu, dia kata apa? Ya Allah. Dia kata, aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Teriak dia. Saya duduk dengar, hang balon ku hang teriak. Yang aku ni sakit dengan tanya. Dia teriak tuan-tuan, dia teriak sungguh. Bila teriak habis, dia angkat kain, dia tutup. Habis dia tutup, dia berdiri. Dia tahu saya jaga. Terus dia angkat takbir. Angkat takbir, terus dia sujud. Ketika sujud, dia doa. Dia bagi saya dengar. Apa doa dia? Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau jadikan pasangan aku anak penyejuk mata, ya Allah. Jadikan anakku seorang pemimpin. Ni, dia doa saya jadi seorang pemimpin. Alhamdulillah, kerana doa ayah saya jadi seorang pemimpin sekarang. Kalau lah tak kena doa ayah saya, tak tahulah saya nak jadi apa. Mungkin Perdana Menteri yang dapat 2.6 bilion tu apa tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah, kerana doa ayah saya jadi manusia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ni korbankan masa ni anak-anak kita. Ni mak ayah kita. Cium tangannya sementara ada. Tapi kalau dah tak ada, doa banyak-banyak abang. Apa doa dia? Rabbil fili waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mari malam ni tuan-tuan, siapa yang mak ayah dah duduk dalam alam barzah, ikut saya. Biar kita doa. Anak mak kita duduk dengar ni, duduk tunggu. Cuba ikut saya. Rabbil fili waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahu akbar. Lapang kubur mak ayah kita. Allahumma anzir rahmah wa maghfirah ila ruhihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Minta doa untuk mak dan ayah kita yang berada di alam barzah. Inilah pengorbanan kita tuan-tuan. Sementara kita masih hidup. Kalau hidup tak pernah doa mak ayah, kita mati so anak kita pun tak doa. Tak ada harapan punya. Lah kita pun tak doa. Tambah anak kita nak doa. Sebab tu tuan-tuan pengorbanan ni. Siapa ada mak ayah, telefonlah. Baliklah tuan-tuan sementara ada. Ni jiran kita. Korban sama. Ni antara jiran-jiran kita bergaduh. Mengaji hebat. Masjid tak pernah tinggal. Tapi jiran tak bercakap. Kita sakit. Siapa tolong? Mak ayah kita di Johor kah? Adik-beradik kita Johor kah? Jiran sebelah. Bang tengok Bang Min. Kata tak larat dah. Jiran kita mai angkat tuan-tuan. Jiran kita bergaduh. Ada di kalangan kita makcik-makcik jadi apa? Makcik bawang pun dah.
Bawang putih, bawang besar, bawang kunyit, semua ada. Ni duk kata jiran sebelah, jangan bang, pakai elok-elok. Ni korbankan masa. Dia kata kita buat tak tahu sudah. Sebab apa? Ingat, dunia tempat meninggal. Akhirat tempat tinggal. Dunia ni meninggal semua. Akhirat tempat tinggal kita. Baiklah dengan jiran kita. Masaklah mi goreng. Bagi dekat sebelah. Ni duk tunggu balik. Mi goreng. Bagi. Udang banyak. Dia nak balas apa ni? Tiba-tiba dia balas cucuk udang. Tengok-tengok. Cucuk udang. Aku bagi mi goreng. Maunya banyak udang. Cucuk udang. Udang pun tak ada. Kalau cucuk udang, udang tak ada. Cucuk badak, badak ada. Badak. Cucuk kodok. Kodok duk seketui dia atas. Sebab tu kita jangan duk bertikai. Ni, jiran-jiran kita buat baik. Pakai elok-elok. Korbankan masa kita. Tanya. Macam mana? Okey ke? Sihat ke? Kawan kita boleh makan? Ini nama pengorbanan. Sebab itulah kita buat ni hari raya korban ni. Kita sembelih. Sembelih tu tuan-tuan, darah yang mengalir, ampun dosa orang yang buat korban. Dan bulu binatang tu, termasuk kuku dia tanduk, jadi saksi kita di akhirat. Bukan yang tu saja, sebenarnya silaturahim antara kita. Kawan ada pegang tali, ada yang pegang kulit, ada yang pegang kaki. Ni, yang makcik-makcik dapat daging masak, tomeh, siau! Pakat, hang nak buat apa? Bubuh halia, pakat elok. Ini silaturahim. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, pengorbanan ni cukup besar. Maka setiap tahun kita ada korban. Maksud dia apa? Hari raya korban. Kita macam mana? Digalakkan untuk sembelih. Kalau boleh tuan-tuan, buatlah binatang yang biasa ada di sini. Lembu lah. Kalau tak boleh lembu, kambing. Kalau tak boleh kambing, tak duit sangat. Kita buatlah apa yang boleh untuk kita korban sama-sama kita ni. Saya nak tanya betul-betul lah. Siapa yang orang luar, bukan orang TNB? Cuba angkat tangan. Orang luar, orang luar, orang luar, orang luar. Angkat tangan makcik, orang luar. Udah orang luar punya ramai. Orang TNB, angkat tangan. Ada beberapa orang lah. Yang lain mati habis lah. Duduk di atas tak turun-turun. Dengar aku tingkap lah. Oh, tu ustaz tu kata kita. Sebab tu korban lah masa kita. Orang luar sanggup mai. Ni mai daripada jauh ni. Mai nak dengar. Kipas tak kira dah. Sampai lenguh dah. Lepas tu tangan belah ni. Lagi 2 kipas. Semata-mata apa? Inilah pengorbanan yang kita nak. Sebab tu tuan-tuan, jaga jiran kita. Jaga silaturahim di antara kita. Dan insya-Allah kita ada 2 hubungan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau dengan nas pun okey manusia, dengan Allah pun okey. Dan insya-Allah saya dah tekan tadi, banyaklah menuntut ilmu. Pergi datang ni masjid kita ni, surau kita. Nampak kecil ni. Kalau masuk semua pecah surau. Saya mai tanya, surau ni nampak sempit tu, masa mana besar? Dia kata waktu subuh besar. Waktu subuh ni tak ada orang bah. Mailah tuan-tuan. Siapa yang sembahyang korban di sini, Allah turun rahmat dekat kuartus kita. Rahmat. Ni syarat dia, kita ingat Allah. Allah turun rahmat dekat kita semua. Walaupun ada orang yang tak nak sembahyang, tak sembahyang pun ada. Sebab tu kalau boleh penuhlah tuan-tuan. Surau kita ni walaupun nampak sempit, PA system pun ada. Aircon pula tu tadi. Saya masuk aircon. PA system pun okey. Tandas pun elok. Tapi tandas tadi elok, alhamdulillah. Satu lah. Satu tandas ya. Kalau kena semua ni nak terberak, mampus tuan-tuan. Tandas pun elok. Tapi elok lah tandas tu kan. Tandas. Ada lagi tandas yang lain kot. Dia pun tambah dah. Tengok ada satu je pun. Okey lah. Ini ada satu masjid saya pergi tuan-tuan. Tandas dia punya lah teruk. Tapi yang paling elok tuan-tuan tandas tahu di mana? Di Melaka. Di Melaka tandas bagus. Saya masuk tandas tu. Dia tengok-tengok kan pendapatan masjid tu 400,000. Tandas punya lawa. Duduk-duduk ada pantun tandas tu. Burung merak ikan lampam, lepas berak silapam. Tu baru betul. Saya ubah dekat sekolah saya. Saya tambah macam mana? Burung merak ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak silapam, siapa tak pam haram jadah. Gajah nampak lena kan. Merapu sikit lah tuan-tuan. Ni kita nak, ni korban lah. Tuan-tuan yang ada duit, bagi elok. Tandas elok, tambah bagi elok. Bubuh perfume. Tandas terbaik di Malaysia. Tuan-tuan tahu di mana? Masjid Bertam indah. Tandas dia macam bilik tidur. Saya pernah masuk tuan-tuan pukul 12 malam nak terberak. Kita cari mana? Tandas masuk. Tengah berak. Dia keluar macam tu. Bau wangi. Kita duk, hantu lah. Rupanya bukan hantu, perfume. Wangi. Inilah tanda kita nak. Ni kita perelok lah. Kapet bagi elok. Inilah tempat kita, rumah kita.
Yang tuan-tuan duk beli tu tinggal semua. Korban untuk surau kita ni mai ramai-ramai, bagi penuh. Sebab ini rumah Allah, ini rumah kita. Kan tandas bagi elok. Pernah saya pergi satu masjid tuan-tuan, tandas punya elok, masuk kita terus duduk kan. Duduk selak tak ada. Selak. Lain kali lah. Bawah nak keluar dah. Ni nak buat macam mana? Saya main depan. Main depan pegang macam ni. Bila pegang duduk depan, tak nak keluar tak boleh. Allah nak terang macam mana dia terbalan dengan kok. Lain kali, macam mana dia nak keluar. Lain kali pelepas ke belakang, ada timah, bubuh banyak bagi penuh, tolak bagi kena tu kan. Kena tu lah pintu. Konsentrate lah, penantian penuh penyiksaan. Dengar tu konsentrate tu, ada hamba Allah tuan-tuan, dia masuk tandas, dia tolak pintu tandas saya. Tolak terbuka, selak tak ada. Buka saya terkejut, Allah tergelak dalam tandas. Allah. Dia tengok, Ustaz. Lepas tu dia kata pula, Ustaz buat apa tu? Buat apa orang nak terberak, tolak pula. Sebab tu kita ni korban lah. Siapa ada duit, tuan-tuan, pergi tengok rumah Allah tu bagi elok. Inilah rumah kita. Rumah kita yang tuan-tuan duk buat bagi elok tu mati. Anak tak duk, tuan-tuan. Akhirnya mereka buat homestay. Lain kali apa? Untuk dijual. Ini rumah kita. Sebab itulah tadi pengurusi kata apa? Ustaz tekan sikit supaya surau ni biar makmur. Imarahkan masjid ni. Hebat tuan-tuan, kuartus TNB Gelugok ni ialah hebat bukan kena orang dia. Apabila hebat surau yang ada dalam ni. Hebat ini Allah tengok rahmat semua dah. Allah bagi keberkatan, rahmat macam mana? Allah tarik bala umum. Bala umum macam mana? Tapi kalau tak ada tuan-tuan jamaah yang ada di surau, ada 2-3 orang, Allah turun bala umum. Bala umum ni semua kena. Bala umum macam mana? Ada kes ragut. Itu bala umum lah. Rumah kita kena pecah. Itu bala umum. Apa mereka buang sampah ke apa, buat benda je tak elok, itu bala umum semua kena. Kerana apa? Kerana rahmat Allah tak turun kat kita. Nak dapat rahmat, penuhi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih banyak-banyak. Saya pun tak larat lah tuan-tuan. Mereka kata ada makan, kena habis cepat sikit lah tuan-tuan. Saya main tak makan apa hari ni? Makan apa? Nasi ya? Ya, tak ada nasi ya. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan baliklah. Hatu saya saja. Jadi terima kasih banyak-banyak yang dapat hadir pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Lama tak teramah. Kat setahun lebih dah tuan-tuan tak masuk Penang ni. Tapi daripada jemput. Sebenarnya saya tak ada masa tuan-tuan, terlalu sibuk. Tapi saya akan baca khutbah di masjid apa nama lah dekat Penang ni, khutbah Jumaat pada 7 ke 8 hari bulan September. Jadi insyaAllah boleh dengar khutbah saya. Khutbah saya cukup menyentuh hati. Siapa dengar pasti menangis. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. 2 rakaat pantun. Dengar betul-betul. Pergi ke Dubai membeli meruku kakak yang datang jauh daripada TNB. Bye-bye. Abang semua yang di sini, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.